بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, syukur dan terima kasih kepada Allah. Walaupun hujan, kita dapat sampai solat maghrib berjemaah dan kita duduk sah nak dengar sambungan pada malam ini berkaitan dengan sifat mazmumah, iaitu sifat yang tercela. Masih lagi pada hadis yang ketujuh. Dalam hadis tersebut hanya menceritakan kepada kita sifat riya dan juga sum'ah. Dan sebagai penambahan, maka kita mengupas beberapa lagi sifat yang merupakan ibu kepada sifat-sifat lain. Antaranya adalah takabbur dan satu lagi ujub. Kita dah ulas yang kata riya itu apa, kita dah kongsikan yang kata sum'ah itu apa, kita dah sebutkan yang kata ujub itu apa. Begitu juga dengan takabbur. Yang masih kita tunggu-tunggu
nak mendengar salah satu ibu yang merupakan salah satu sifat yang tercela jika ada pada diri manusia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, sifat ini adalah satu sifat yang merupakan sangat hebat daripada sifat-sifat yang kita belajar pada episod yang lalu. Kalau kita tahu yang kata riak tu macam mana, kalau kita tahu yang kata sum'ah itu macam mana, kalau kita tahu ujub takabur itu macam mana bahayanya, maka ketahuilah akan kita bahawasanya sifat yang terakhir ataupun ibu bagi segala sifat mazmumah yang kita nak bicarakan pada malam ini sangat bahaya. Sangat kita ni kena ikhtiar kok mana pun jangan ada sifat hak jenis lagu ni. Apa dia tuan-tuan? Iaitu yang disebut sebagai sifat dengki, atau Arab dia kata hasad. Tapi nak habaq kata sifat ni punya power, kita sebut dua-dua, hasad, dengki. Sebut hasad saja rasa tak puas, sebut dengki saja jadi tak apa nak seronok. Hasad, dengki. Jadi dia nak habaq mai kat kita, sifat ni tolong elak kerana mudarat dia besar. Kalau sifat riak lebih kepada kita aja. Kita nak tunjuk amal soleh kita kat orang, nak bagi orang nampak. Tasbih tak pernah pegang. Bila mana ada majlis besar-besar baru nak pegang. Pegang pulak, walk pulak kat depan ni. Tengok-tengok orang tak perasan, dia pun angkat pulak tasbih tu nak kira orang nampak. Tasbih pulak kalau beli besar, buah orang panggil lupa bila. Cik-cik duduk makan. Buah kek-kek kan, buah kek-kek kalau tuan-tuan kenal. Beli besar buah kek-kek jadi tak puas, orang tak nampak. Beli besar buah dokong. Oh, subhanallah. Orang kata masya-Allah hebat dia ni. Bila sebut kata hebat tu dia rasa puas. Dia rasa satu kepuasan dalam hati dia, bagi dia dialah yang paling soleh. Contoh riak nak tunjuk kat orang. Sifat sum'ah, beza sikitnya. Hak tadi nak tunjuk, hak ni nak orang dengar, nak orang puji dia, nak berita kepujian itu sampai di telinga dia. Sifat takabur, besar diri, orang lain tak ada apa, dia seorang je kemah. Contoh ujub, hak ni jenis perasaan sendiri, bukan ada orang tengok, bukan ada orang dengar apa, tapi dia perasaan diri sendiri. Dia ada rasa tak ada dah lah setakat lah nak jumpa macam aku ni, rajin sedekah, pantang tambur lintah aja aku buh. Bila aku buh je tabung pun lintah lah. Nak habaq rajin sedekahnya. Dia ada rasa dia ni orang tengok dia, orang dengar dia, dan dia rasa dia lah yang paling hebat amal kebaikan dia. Hak jenis lagu ni agama tak mau, syurga tak mau. Sebab dia nak kita buat amal soleh ini hanya semata-mata kerana Allah. Allah suruh buat kerana Allah. Bukan hanya tunai tapi ikhlas. Sebab tu kalau kita belajar dalam kitab Matan Arba'in Imam An-Nawawi, dia meletakkan niat ini pada nombor 1 hadis. Kita dah sebut hari tu betapa besarnya. Sebab niat ni tengok pada dua. Niat nombor 1, niat sah amal ibadat tu. Sembahyang kena ada niat, tak ada niat tak sah. Puasa kena ada niat, tak niat tak sah. Umrah, haji, jenis kena ada niat. Allah suruh tunai buat. Bila kita niat, aku buat sahaja aku sembahyang maghrib, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, tunai kerana Allah Ta'ala. Tu satu niat untuk sahkan ibadat tu. Esok ni bila pergi ke Allah, Allah tanya, mu buat dah solat maghrib? Buat. Mana tu ada niat? Lepas bila? Lepas pada tunai.
Tapi soal pahala ada ke tak, hak tu niat lain pula. Yang disebut sebagai ikhlas ataupun tidak. Jika ada sifat-sifat hak kita belajar pada episod yang lalu, termasuk hak malam ni, kalau hanya ada sekadar niat untuk sah ibadat itu saja, tidak memadai. Kena buang sifat lagu ni. Pasal dia jenis menghakis segala amal kebaikan kita. Boleh mai masjid, alhamdulillah. Boleh buat sembahyang maghrib, alhamdulillah. Boleh sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau ada sifat-sifat hak jenis lagu ni, habis. Atau bahasa senang tuan-tuan lagu ni lah. Tengok luar comel, tapi dalam rosak. Kalau sebut lagu tu tak dapat bayang lagi. Tambah hujan-hujan ni pula, tak ada nak fikir. Saya sebut lagu ni lah. Anai-anai. Anai-anai. Macam di attack tempat saya berkhidmat. Tuan-tuan tengok kontes kan. Ni bukan nak buruk apa, cuma nak habang. Bukan tidak buruk apa, nak bagi faham. Tuan-tuan tengok luar elok lah, cat elok kan. Pasal dulu situ Lombong pada tahun 2009-2010. Lepas Kambuh segala, faham kot Kambuh no? Faham no? Orang panggil apa tau. Kambuh, kemudian dia adalah segala kayu-kayu hak mai celah mana pun tak tahu, boh kali dalam tu. Boh bagi padat semua. Paling kalau lebih kurang buat bangunan. Dalam duk kambuh itu, dalam apa nama ni, kayu-kayu tu ada anai-anai, lebih kurang. Tengok luar comel, tapi dalam habis. Rumah tingkat bawah hak mana ada perabot jenis kayu, habis dia kata. Macam tu lebih kurang. Siapa manusia tengok luar comel, Allah makan lilik sorban boleh ke dia. Ustaz aku kalah lilik sorban boleh ke dia ni, rapi ni, bertingkat-tingkat ni lilik sorban, cekang dai-dai tarik ni, bagus. Ekor tu sampai ke bawah. Ekor tu pun ada agak orang ambil kira tu dah biar bilah. Ada ekor pun okey, ada ekor pun okey, no problem. Kira tengok ni, lepas habis lepas. Jubah ni haramai lah, tebal, ping lembut elok ya. Tapi dalam ni macam-macam duk ratah. Anai-anai duk ratah dalam ni, teruk. Riak duk ratah, sum'ah duk kikih, habis tak ada apa. Tunggu masa nak roboh ya. Ni anai-anai. Bahaya dia. Sebab tu tuan-tuan, kita tidak kena cari seorang murabbi dalam membantu memberi tunjuk ajar bagi menghaki sifat-sifat lagu ni. Dia tak boleh pandai-pandai pasal takut tak lama. Dia kena seorang murabbi. Dia mengajak, hati dia membimbing. Siapa tuan-tuan, contoh lain, nak cari guru pun kena pandai. Nak cari guru murabbi lah ni payahlah. Hak tu ada guru hak tak bagi buat apa, hak tu ramai. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu ramai lah. Nak cari guru murabbi ni yang faham anak murid dah. Guru yang faham anak murid, dia tahu anak murid yang ni kena bagi amal yang ni. Mu balik amal puasa sunat Isnin Khamis. Anak murid ni pula dia tak bagi sama. Dia bagi ikut kemampuan anak murid ni. Hang puasa hang tak lepas habis. Pasal pukul 8 pagi pun sampai bewak dah lepas. Maka hang ni setakat boleh zikir lepas maghrib, contoh lebih kurang sebelum maghrib, yang tu boleh ke hang. Ini murabbi. Dia faham anak murid dia. Kena ada guru lagu ni, bimbing kita, yang ni salah, yang ni betul, kena ada. Tapi payah jumpa lah zaman lah ni. Maka ada, alhamdulillah. Kalau silap guru, habis. Tuan-tuan tahu saya bayam Brazil. Tak tahu lah Brazil ke Singapura, tapi bayam. Kalau tak jaga dengan elok, dimakan oleh ulat. Maka tuan-tuan nak racun, pastikan racun itu jenis apa. Maksud saya, ulat tu sifat ni. Racun tu seorang guru dah. Nak bagi comel pokok kita, kena buang racun. Nak hapus sifat-sifat lagu tu, nak kena buang ulat-ulat lagu ni. Tapi kalau silap racun, kita hak makan pun habis. Sebab tu kena racunnya organik. Kita racun sawi kita racun bayam kita makan pun no problem. Tapi kalau silap racun, buh racun terkorak habis kurang,
Bukan takat ulat, kita pun go. Silap duk burung, duk ingat lagi kemar, rupanya lagi teruk. Baru malam kemarin saya baca Facebook kena habaq kat tuan-tuan ni. Sejak saya mengaji dengan tuan-tuan carilah yang tu, isi tempat kosong. Baru saya tahu imam-imam muktabar dulu ni, lebih kurang lagu ni lah. Rupanya mereka pun ada silap dalam menilai hadis. Tuan-tuan, habis meta lah. No? Kita ni bukan nak habaq ulama-ulama dulu ni tak pernah buat silap. Dia lagu ni lah, setiap manusia ada silap. Tapi kalau kita nak compare silap kita dengan silap mereka ni, hak mana lebih silap? Faham lagu tu? Bila kita membela ulama-ulama kita, maka ada yang mengatakan mereka bukan maksum, Ustaz. Jawabnya iya. Sahabat juga bukan maksum. Yang maksumnya Rasulullah. Tapi disebabkan hidup mereka dengan ilmu, kealiman mereka, hidup mereka dengan ilmu. Imam An-Nawawi karang kitab, ada kata sari 16 muka surat. Tuan-tuan wafat bila? 44 tahun umurnya wafat. Tapi kitab hak dia duk karang tu, kata ulama, seolah-olah dia wafat bukan umur tu. Seolah-olah dia wafat umur 80, 90, hasil karya karangan kitab dia tu. Dan siapakah Imam An-Nawawi? Dia merupakan striker mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau dia pun kita tak boleh tahu, kalau dia pun kita tengok mendidik kitab dan rujukkan dunia, apatah tok guru dia Imam Syafi'i. Zaman lah tuan-tuan. Saya soal mereka nak kritik ikut suka lah kan. Dah dia pun faham dah kot terak tu buat ke mana. Tapi adab dengan ulama tu kena ada. No? Kalau rasa kita ni dah mengaji pandai dah, segala kitab semua dalam kepala kita, kan, orang habaq satu hadis kita kata tak ada, mana ada hadis tu. Ni orang sombong tuan-tuan, nak sombong nama dia. Kalau orang beradab dia akan kata apa? Takatlah saya tak jumpa lagi lah yang tu, InsyaAllah nanti saya balik rujuk baliklah mana-mana kitab. Tu orang beradab. Kalau hak nu tak ada, hak ni tak sahih, hak nu maudhu', hak ni dia buat mah, hakikat dia tak ada apa. Kalau betul ada sekalipun, kalau betul tak ada sekalipun, adab kena jaga dengan tok-tok guru. Macam mana kamu boleh faham Quran, macam mana kamu boleh faham hadis tanpa mengikut jalan para alim ulama. Tuan-tuan, bahaya zaman lah. Saya bab ni tak kisah sangat, tapi adab dengan ulama tu kena jaga. Sian generasi anak-anak kita. No, terbit anak tak hormat tok guru. Pasal apa? Mula pada pak tak hormat tok guru, tak hormat kitab. Tok guru kata balik ikut suka macam-macam. No, minta simpang. Baik. Jadi makna kata apa? Kena ada guru yang membimbing hati kita. No, untuk buang sifat-sifat hak jenis, sifat apa? Aneh-aneh, pelingkup kita. Baik. Sifat yang seterusnya yang kita nak bincangkan pada malam ini yang disebut sebagai hasad, dengki. Hasad, dengki. Hasad Arab, dengki Melayu. Gabung dua-dua kira habis. Kuatlah hasad ni. Jangan ada. Kerana apa? Nabi sebut al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu memakan akan pahala seperti api memakan kayu bakar. Ni sifat ni. Yang kata dengki ni, yang kata sifat hasad ni, Nabi kata satu sifat yang mana akhirat esok ni sopa api sedang memakan kayu bakar. Kayu api tu. Tonton tengok kalau api makan kayu api tu rasa sedap bunyi. Propak, pupak, puk. Bubuh natang apa dia tibai belakang. Macam itulah akhirat esok ni. Kalau ada sifat jenis lagu ni. Bahkan Allah sebut dalam Quran seperti mana tuan imam kita baca tadi ni, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Allah, Tuhan yang menciptakan makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri qasiqin idza waqab wa min syarri naffas
في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dan kami ni ya Allah minta jauhlah daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengki tersebut. Nah apa-apa kena minta ke Allah jauh daripada orang hak jenis dengki ni, dan minta jauh daripada kita ni hak jenis sifat dengki ni kena ada. Besar tak tuan-tuan? Kalau tak besar Allah tak rakam dalam Quran. Minta jauh orang ni lagu ni bahaya. Sebab orang yang ada sifat dengki ni, tuan-tuan faham dengki lagu ni. Faham kan saya sebut dengki hasad ikut sukalah hatulah. Hasad ni dia lagu ni. Dia tak boleh tengok sesuatu kelebihan, sesuatu kata kelebihan lah, kebaikan yang ada pada orang lain. Dia tak boleh. Satu. Nombor dua, kalau boleh dia nak hak tu ada pada dia. Dua. Nombor tiga, kalau boleh dua-dua tak payah, ada pun tak apa. Ni dengki punya sifat. Nombor satu, dia tak boleh ada kat orang. Contoh ni contoh saja lah. Saya faham masjid tuan-tuan no problem. Ada jemaah yang tak boleh terima. Tuan-tuan imam semua ni kawan-kawan lah, ayah-ayah saya. Contohlah kita imam 4 orang. Ya orang selalu duk suruh imam nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah. Buh jadual dia ada tapi dia dah dapat asal lohok. Dia tak dapat hak bunyi ni. Pasal apa? Pasal hak imam 1, 2, 3 ni kelebihan dia jenis Johan Musabaqah. Contoh, pernah menang peringkat daerah, peringkat Bukit Janah. Bismillah saja pun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam 1. Imam tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam 3 Ar-Rahmanir-Rahim. Imam 4 tak bunyi apa. Khabar Piramli tak bunyi apa. Dia duk heran ni pasal apa nama dia jangan ni. Contoh. Maka dia tak boleh ada kelebihan ni orang ni lebih masyhur daripada dia. Satu. Dia boleh, dia tak mau. Dia duk tengok imam 1 ni sakan ni sampai dia tak malam dia saja ni. Dia pun nak kena ada juga. Contoh. Dia tak boleh. Ni salah satu bunga-bunga hasad dengki. Nombor 2, kalau boleh nak dia tu dikedudukkan kawan tu. Dia nak dia yang di depan. Dia nak dia yang masyhur. Dia nak dia tu yang dikenalkan oleh orang, bukan kawan tu. 2. Dan nombor 3, kalau aku pun tak dapat, aku nak dia pun tak dapat. Ni dengki ni. Bahaya tak tuan-tuan? Bahaya. Pasal dia sangkut dengan orang. Bila saya sebut lagu tu, bukan saya nak membenarkan sifat-sifat lain tu boleh. Tidak. Tapi nak habaq hadis lebih teruk. Pasal dia sangkut dengan orang. Sebab tu Allah minta jauh daripada orang hak jenis lagu ni. Sebab tu tuan-tuan, orang hak jenis ada hasad ni nombor 1. Dia ni sebahagiannya adalah ciri-ciri orang yang kufur nikmat. Dia tak syukur akan nikmat Allah, anugerah Allah kepada dia. Dia tidak ada sifat qanaah. Cukuplah hak mana aku ada. Dia tak ada sifat ni. Kalau orang lain ada kelebihan, tak apalah, hak tu Allah bagi kat dia. Aku tak ada pun tak apa. Hak mana ada ni kira alhamdulillah dah. Yang ni kena ada. Tapi orang hak jenis orang yang lagu ni dia tak ada. Dia tengok orang lain lebih, dia mesti nak lebih. Dia tak syukur dengan apa dia ada. Sebab tu tuan-tuan, kita dah jadi serabut serabai ni pasal apa? Pasal sifat syukur tu kurang. Apa Allah sebut? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sikit hamba di kalangan hamba aku ni hak jenis syukur. Sikit sungguh. Masuk syukur ni bukan nanti terima kasih kau semua, tapi cara hidup dia tu dia rasa, suasana tu dia rasa Allah cukup dah takat duk ada ni. Walaupun rumah aku ni tak 2 tingkat, rupa alis tingkat pun okey lah. Buruh tak kena, hujan pun tak kena, panas pun tak kena, boleh tidur, alhamdulillah.
Orang lain ekor sampai 10. Aku satu pun okey dah. Boleh ambil tetamu pun jaraman. Tapi kadang-kadang bila ada sifat lagu ni, dia tak boleh. Allah, kawan tu dia owning pula noh. Tambah lagi 5 kaki. Hai, tak boleh. Aku mesti kena lebih. Ni hak jenis lagu ni. Satu. Nombor 2, orang yang ada hasad ni tuan-tuan, hati dia tak tenang. Pasti tak tenang. Hati dia sakit sampai jiwa ni. Dia rasa macam orang duk remuk dia tu. Padahal orang tak buat apa pun. Dia masih, sebab dia ada perasaan. Dia tengok orang lain dapat pujian, perang. Dia pekuk jiwa dia. Dia tengok orang lain anak dapat 9A. Anak dia nak cari A pun tak jumpa. Perang. Dia tengok anak orang lain convocation, dapat pula anugerah graduan terbaik pakai selendang. Anak dia graduan terakhir, ngam-ngam je, perang dia gerak. Ni orang lagu ni. Pasal dia tak ada hak awal tadi ni. Kalau ada hak awal tadi ni, tak apalah, sekurang-kurangnya nak aku graduan juga. Dia tak ada hak lagu tu. Nombor 3, bila dia ada perak, dia mesti nak keluar. Ni yang kata hasad ni, dia mesti akan tembak keluar. Dengan cara apa tuan-tuan? Dia buat khianat kepada orang. Dia akan buat khianat kepada orang. Pip jabat agama ni contoh. Pip jabat agama, dia kata itu imam tu tak boleh ustaz. Tu imam tak boleh. Dia baca tajwid melelong lah, tak ada dah. Sampai dot dengan za pun tak dapat beza dah. Dia kadang-kadang kami duk dengar lah, dia baca ghairil maghdubi alaihim walazzal. Tak boleh. Atau sampai tahap apa tu? Ada tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan imam tu contoh saja, tak ada pun contoh. Hak ustaz-ustaz banyak. Tengok ustaz tu masyhur sikit, dia cari jalan lah. Boleh mikrofon dekat dia, ustaz tu jangan cebasai, bahaya. Bukan bahaya akidah apa, pasal ustaz tu lebih ke depan. Ada tuan-tuan, ada. Jemaah pula dipitnah macam-macam, disangka buruk pada jemaah. Jemaah lah ni suka sangatlah gelak-gelak. Jemaah suka sangatlah nyanyi tu. Mengaji ni kamau sangat. Pendapat saya kurang setuju. Ya, kalau sampai daripada A sampai Z kalau gelak tak boleh juga. Pasal masa ni mahal ni. Masa boleh duduk lagu ni mahal ni. Tuan-tuan boleh duduk lagu ni mahal ni. Sebab ada orang dia tak boleh main. Ada orang main calik but balik. Tapi kita boleh mahal ni. Bila mahal, wah keluar ilmu tu. Ni daripada awal sampai habis kau duduk gelak tak boleh juga. Hati kacau. Nombor 2, saya kurang setuju. Dia cakap lagu tu pasal apa? Kita hak mengajak ni. Saya masih ingat kata pensyarah saya dulu, Dr. Syed Sultan. Saya pernah hafal kat tuan-tuan mungkin. Nama Sultan, tapi bukan Sultan lah. Dia jenis kata silap saya keturunan mamak lah. Dr. Syed Sultan, tapi dia perempuan. Yang merupakan guru rujukan saya lah ni lah. Kalau ada apa-apa saya tak faham, saya akan telefon atau WhatsApp dia akan balas. Saya akan tanya dia lah. Dia kata kita ni kalau sekadar ada ilmu sahaja, tapi tak pandai, tak ada skill untuk menyampaikan ilmu, tak cukup. Ilmu banyak, tapi cara penyampaian tu jemaah pening. Jadi saya kata tadi ni, tak boleh sangka buruk pada jemaah. Mungkin sebab kelemahan kita. Cara penyampaian kita orang tak boleh terima. Pasal kita cakap pun tak ketahuan dan tambah. Slow lepas slow. Orang dalam PA system tu pulas habis. Kata ini pasal apa ni? Mikrofon kita slow sangat ni. Tak, dia paling slow. Makna kata biar jelas. Nabi juga ajak jelas tuan-tuan. Nabi mengajak jelas sebiji. Nak bagi faham. Mungkin sebab kadang-kadang orang tak ramai. Mungkin sebab kita baru bismillah orang dah tidur. Mungkin sebab penyampaian kita tu tak sampai. Kena faham lagu tu. Sangka baik kepada orang. Bukan nak pipi tenah hangsa degi ke orang. Ni baik, itu yang ketiga. Yang keempat,
sampai kepada tahap bermusuhan dan mewujudkan sifat benci membenci antara satu sama lain. Ini tuan-tuan bahananya sifat hasad ini. Baik, ada satu kisah lah untuk uraian sifat ini. Ada satu negeri, cerita dulu ni, satu negeri ni bahaya orang jenis sifat hasad ni. Tuan-tuan ingat kisah ni. Ada seorang raja, suatu hari mai seorang penasihat dia. Penasihat ni kira bagus ya. Kalau tak bagus tak jadi nasihat. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi jadi penasihat kita ni, kalau tuan-tuan orang ada nama lah, carilah orang yang ada ilmu. Sebab tu tutup guru dulu, khususnya zaman-zaman kedatangan Islam dulu ni, contohlah kalau baca sirah Wali Songo, kalau tak depa tu pemimpin, penasihat mereka itu mestilah ulama. Bila nasihat yang ulama, umara dengan ulama tak dipisahkan, tuan-tuan tengok negara dan juga rakyat dia macam mana. Baddatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Bila mai penjajah, dia kata dua ni mesti kena pisah. Pasal tak pisah dua ni lah, ni hak bawah ni susah nak jajah ni. Jenis ketegak ni kuat sungguh ni. Orang kata tahlil tak boleh, dia pun marah. Mana boleh tak boleh? Kami dah buat lama dah. Ni nak buat apa ni payah ni? Maka dia kata kena pisahkan antara pemimpin dengan ulama. Pemimpin ada kuasa, ulama ada ilmu. Tapi kuah mana biasa? Ulama. Pasal dia faham Quran, dia faham hadis. Kalau penasihat tidak ulama, insya-Allah bawahnya okey, dia juga okey. Penasihat tu mai jumpa saja. Mai jumpa saja dia bagi nasihat lah. Nasihat dia lebih kurang lagu ni. Dia kata, tuanku, kalau orang buat baik, balaslah dengan baik. Dia tinggal. Tuanku, kalau orang buat baik, kita balas dengan baik. Kalau orang buat dengki, orang buat khianat dekat kita, biarkan. Kerana apa? Dengan dengki dan khianat itu telah pun mencelakakan dia. Tak faham ni? Saya ulang siap. Besar nasihat dia ni. Tuanku, kalaulah orang buat baik kat kita, balas dengan kebaikan. Kemarin ni orang mai bagi kat kita, orang mai sedekah apa, jiran sedekah apa, karipat kalau lebih kurang, esok ni balas balik. Tapi kalau orang buat khianat kat kita, orang buat dengki dekat kita, tuanku jangan balas. Cukuplah dengan sifat dengki itu mencelakakan dia. Itu nasihat dia. Hajar waktu tu, ya, baik. Maka penasihat tu pun balik. Balik rumah, tak lama mai seorang pendengki. Ni. Dia bawa sarang hasad. Dia mai dekat raja. Dia tanya raja, jadi Pak Long tu kata apa? Dia nasihat saya, kalau orang buat baik kat saya, balaslah dengan baik. Kalau orang buat khianat, tak usahlah duk balas. Dengan khianat, dengan dengki dia tu cukup dah mencelakakan dia. Waktu tu dia dengki. Makna kata nasihat tu raja terima dan dia habaq dekat raja. Dia kata kepada raja, wahai raja, sebenarnya kawan tu tadi ni, dia tu tutup mulut. No? Dia tu tutup mulut. Saya tanya pasal apa? Dia kata pasal mulut tuanku tu busuk. Mulut tuanku tu busuk, jadi dia tutup mulut, tutup hidung. Tak mau bau busuk. Kalau tuan tak percaya, esok tuan panggil dia main balik. Dia akan buat benda tu. Raja tuan-tuan zaman tu, siapa manis semua lah. Pantang orang cerita, pakai haji langsung. Siasat dak langsung. Sikit-sikit pancung kepala, sikit pancung kepala. Kalau ada zaman dah ni macam tu, cerah rakyat semua tak ada kepala. Tapi itu zaman cerita dulu lah. Dia kata, kalau betul, baik esok aku akan suruh dia main lain. Dan tengok betul ke dia duk perli pun lagu tu. Raja mencabar, dicabar. Seolah-olah macam hina dia, mulut dia busuk. Masa balik tu, esok ni, sebelum penasihat tu main jumpa raja, kawan hak pendengki ni pergi jumpa dia. Pergi jumpa penasihat tu.
Ajak mai makan, mai lah makan di rumah. Hari ni isteri saya buat sedap ni, alhamdulillah mai. Kawan tuan-tuan orang baik, mai. Mai dia jambu makanan-makanan hak jenis ada sifat bau yang Nabi tak makan. Contohnya bawang. Sebab tu tuan-tuan, bawang Nabi tak makan. Kan bagaimana kisah dengan Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi tak makan, tapi bukan haram. Pasal sifat dia bau. Kalau kita tak ada lah nak kata bawang, tapi kalau makan tabak banyak agak bawang. Kalau kita ni petai ataupun kenur ataupun cering, hak jenis makan lagu ni nak mai apa nama ni jemaah, afdal tak payah mai, duduk di rumah. Makruh pula kalau mai. Sebab apa? Pasal ganggu jemaah sebelah. Dia nak bau waktu mana? Waktu sujud tu. Tapi dulu kita renggang jarak 1 meter, tahan jarak ni. Ni sebelah ni. Allahu Akbar. Tembak api tu angin pergi sebelah. Subhana rabbiyal a'la. Tupuk angin pergi sebelah. Amuh dia kata bau petai berapa biji darah ni. Makruh kita hak makan. Sebab tu comelnya duduk di rumah. Maka tuan-tuan dia pergi jambu kat penasihat ni, dia ni makan banyak. Orang kata tambah makan, lepas tambah makan. Bila mana raja panggil mai dekat. Mai kan. Bila panggil mai dekat, dia tak mau bau mulut dia tu raja bau. Maka dia pun tutup mulut. Tutup mulut kacau. Dia pun tutup mulut pasal takut mulut tu pergi bau kat raja. Raja terus tersinggung perasaan dia, seolah-olah menghina dia. Maka tuan-tuan, dia pun buatlah satu surat. Satu surat ditutup pun dalam sampul. Dia kata, nah, aku berikan kepada kamu dan kamu berikan kepada salah seorang daripada menteri ku. Ambil. Dia tanya, menatang apa ni? Kamu pergi je bagi dekat menteri nama sekian-sekian, kamu akan dapat satu hadiah daripada dia. Terima kasih tuanku. Dia pun gustan ribuh apa semua balik. Dalam on the way balik tu, Pak Long hak dengki tadi nampak dia mai. Dia kata, tuanku bagi apa? Jumpa dia kata apa kat hang? Dia kata tak ada apa, saya nasihat lagu tu lah, macam biasalah. Cuma hari ni ada dia bagi ni satu sampul surat ni, suruh bagi dekat menteri. Dia kata menentang apa? Aku pun tak tahu menentang apa, tapi dia kata bagi dekat menteri tu. Menteri tu pula akan bagi hadiah kat aku. Sebut hadiah kat kawan ni kerama. Mai aku bagi sendiri. Nampak? Kena tak dengan tadi ni? Dia kata apa? Tak apalah. Pasal dengar hadiah tu. Hadiah ni kira benda surprise tuan-tuan. Boleh jadi buka barang mai. Boleh jadi buka telefon. Tak apalah, mai aku tolong pergi bagi kat hang. Nanti aku bagi kat hang balik hadiah tu. Dalam surat tu tuan-tuan tulis menentang apa? Dia pergi bagi sendiri dekat menteri tu buka. Taib, tu tambah. Tulis apa situ? Dia kata apa? Nanti tolong pancung kepala siapa hak mai bagi surat kat hang ni, dan kepala tu pun mai kat aku. Nak habaq apa tuan-tuan? Sifat dengki ni kona pikuk mana pun akan merosakkan kehidupan kita. Dengan sifat ni kena buang. Ada dia akan mai punya. Tambah pula jenis duk berlumba kan, duk berlumba. Kawan tu banyak, aku sikit, nak pergi dan cakap kawan tu. Tak boleh. Cukuplah dengan apa hak kita dah. Tak payah nak jadikan populariti. Tak payah nak tunjuk siapa hebat, siapa baik. Memadai dengan kita ada ni, boleh cukup makan, boleh main ngaji, anak isteri sihat, alhamdulillah. Tak usah dengki dengan orang. Kadang-kadang sesama cikgu pun dengki. Naik pangkat sikit rapat dengan pengetua, dengki. Jumpa dah orang lagu ni. Kat kawan tu cerita lain, kat kawan ni cerita lain. Lah kalau bergaduh dia seronok. Ni bahaya, bahana tuan-tuan yang kata sifat dengki. Wa'iyadu billah. Minta simpang daripada Allah dengan sifat-sifat lagu ni. Makalah ada, mohon taubat daripada Allah. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-7. Ada masalah lagi?
ada lagi juga. Kita baca sikit lagi insya-Allah. Hadis yang ke-8. Baik, bagi yang ada kitab, hadis yang ke-8 iaitu pada tajuk tubuh yang diharamkan daripada syurga. Habis tubuh ni, batang tubuh ni haram. Apa maksud haram? Tak boleh, tak layak, hang memang tak patut daripada syurga. Tuan-tuan, buh daripada syurga tu, buh celah-celah tu masuk, dia mudah faham. Batangnya panjang, tubuh yang diharamkan daripada masuk syurga. Tu tajuk. Tajuk dia saja telah memadai menggerunkan bagi orang yang mengharapkan syurga daripada Allah. Esok di penghujung perjuangan perjalanan kita, di hujung penginapan kita, ni penginapan sementara tu, sajalah ulang siar. Yang katil empuk di rumah tu ada hak sanggup bayar bulan, spring kan tebal, ada 5,000, kayu jati, sofa kayu jati, Astro 10 pirit tambah bila, wifi semua dia ada. Sangkat kucing pun buah tak genting, punya kayanya. Ingat, itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Penginapan, kedudukan kita hanya sementara. Esok bila mana kita terpisah dengan semua itu, namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tiada bererti. Lagu daripada Indonesia. Bila mati, tinggal hak nu tak ada pada, bermulalah di alam barzakh. Tak daripada situ nak sampai kepada penghujung penginapan yang bersifat baqa, cukup payah. Kalau atas dunia macam-macam dugaan kita terima, tuan-tuan kerja dengan kerajaan macam-macam, hak nu kena kawan tindak, hak nu lagu ni, hak lagu bisnes pula rasa kadang-kadang tersungkuk, kadang-kadang keluar ayat mata ni. Pasal apa nak mega tak boleh, kena covid pula, dia main macam-macam ni. Susah tak? Susah. Bila masuk alam barzakh, berdouble-double lebih susah daripada kita rasa hak atas dunia. Saya nampak apa? Perjalanan nak pergi penghujung tu. Syurga ni hujung kali. Syurga, neraka, dua ni je. Dia tak ada halang dah. Dia tak ada halang dah. Syurga, neraka. Duk atas dunia tak manduk di Bukit Jana. Contoh. Tak manduk di Taiping ni. Ambo mahal tanah ni. Paik mahal. Satu lot pun 200,000. Contoh. Tuan-tuan boleh pilih. Duduk di Konorang. Duduk di Konorang. Tapi ketum banyak lah sikit. Ni kan. Nampak apa? Ada hak murah, depa pada juga hak mahal. Nak okey sikit, rasa bandak sikit, duit lebih duduk. Macam boleh pilih. Boleh pilih. Tak mau ustaz, duduk di bukit-bukit ni. Tanam apa tak boleh hak beruk duk mai. Tak boleh pilih duduk kat pantai. Pi doa, tapi tak lama kereta karat, motor karat. Pasal apa? Angin laut kat mai. Boleh pilih. Saya ni ustaz kalau tak mau buat rumah batu, nak buat rumah kayu. Rasa sejuk lah ustaz. Baru nak siap terbakar, ikut suka lah. Boleh pilih. Tapi esok ni dua tu je. Pilih tak pilih, ni lah ni. Tumpang duk nampak ni. Nampak ni? Ni lah masa untuk kita pilih. Esok ni, hak syurga ke neraka. Yang duk rasa susah ni, rasa payah ni, untuk esok ni. Ni hak kita mengaji tadi ni, tajuk episod lalu ni. Bagi orang yang kita kata baguslah luarannya. Kalau ada dalamannya, rosak juga dia. Apatah orang yang pada syariatnya tengok rosak habis. Tudung tak pakai perempuan, rambut merah menyala, hak laki pula mayang benda, majlis ilmu tak pernah nampak, duk dera anak isteri. Hak tu hak syariat terang-terang dah marah. Kalau mati celah tu tak sempat taubat, jangan tanya dah belah mana. Bukan kita hukum, syariat yang hukum.
Hampa ni pandai-pandai lah ustaz, duk hukum orang syurga neraka, hang tahu mana? Tahu mana syariat hamba lagu tu? Allah suruh pakai tudung, Allah suruh sembahyang, Allah suruh puasa, tapi tak buat, takkan nak masuk syurga. Melainkan sebelum dia mati, ada benda hak dia buat yang kita tak tahu, hak tu tajuk lain. Tapi atas nama syariat, syariat kata no, kita kena kata no. Syariat kata yes, kita kata yes. No, lagu tu. Jadi tuan-tuan, esok hujung ni tak syurga neraka. Tapi tajuk pada malam ni dia kata haram masuk syurga. Nak pergi duduk tang mana? Neraka. Berani kan tuan-tuan? Mahsyar pun tak tahan lah. Satu riwayat tu kata, ada seorang hamba Allah ni dia tak tahan duduk di mahsyar. Dia kata, ya Allah, andai kata kalau saya ni dah memang ada nama dalam neraka, buh siap-siap. Pasal apa dia cakap macam tu? Pasal dia tak tahan duduk dalam mahsyar ni. Dengan panas, dengan lama, dengan tak tahu lagu mana nasib. Dia tak tahan sampai dia terkeluar satu dialog. Dia kata, wahai Allah, kalau nama saya ni cok dah neraka, wah masuk siap-siap lah. Pasal dia tak tahan mahsyar. Dia tak tahu kata neraka tu Allah. Ni cerita dia tu kan. Sebab tu Imam Al-Ghazali dia buat satu syair. Ilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahili Allah fahadal li tawbata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambi. Tapi ada orang kata khurafat pula, dia rendah diri, no? Saya ulang dah tu tak mahu nak sebut. Allahu Akbar. Syurga ni mahal. Kalau tuan-tuan mengaji dengan tutup guru, dia cerita pasal syurga. Allah rasa siapa nak tidur di masjid 24 jam, walaupun belum tentu jadi syurga, tapi keinginan nak tu. Gambaran dalam syurga dengan dia punya lantai ni bagaikan macam tepung, no? Lepas tu air sungai dia boleh minum. Yang mana haram atas dunia boleh minum di atas, di dalam syurga. Sebab tu sebagai pendapat kata yang pernah minum arak di atas dunia takkan minum dah dalam syurga. Allah haramkan dunia ni, esok di syurga tuan-tuan boleh langkahlah semana-mana pun langkah. Dalam syurga ni niat nak apa terjadi, terhasil benda tersebut. Apa yang kita mengaji ni, tuan-tuan mengaji gambaran syurga ni, esok akan buat pergi ke sana. Oh, hak ni lah, hak ustaz abang ni, contohlah gambaran syurga. Sebab tu kena mengaji. Bila tak mengaji, dia takkan sampai benda ni. Bahaya jahil. Tadi hasad kan, ni jahil. Jahil ni tuan-tuan lah saya sebut. Satu riwayat cerita betapa teruknya jahil ni. Esok ni orang yang terakhir masuk syurga, ada seorang Pak Long ni, saya bahasa Pak Long ni bukan pok menekan saya. Dia duduk dalam neraka, dia orang lah keluar daripada neraka masuk syurga. Dia ni jahil. Jahil. Nak kata bodoh teruk sangat, dia kurang lah jahil. Tak tahu apa, sombong pula atas dunia ni. Bila dia keluar daripada neraka, Allah kata masuk dalam syurga. Megaya nak masuk dalam syurga, dia tengok ramai orang lain semua ada istana, ada rumah, ada besar-besar belakang. Dia kata, ya Allah, saya pun tanya juga anak ada apa mereka. Itu dia. Tu orang jahil. Allah kata tak apalah lah ni hang gambarkan dulu ni di atas dunia rumah siapa yang hang kenal nak rumah macam dia. Hang bayang tengok. Hang bayang tengok sat lagi ni jadilah rumah tu. Tuan-tuan dia kata apa? Seolah-olah macam ni. Wahai ya Allah, kamu main-main dengan saya. Apa boleh kita ambil? Sepanas-panas api neraka tu pun jahil dia tak terbakar. Sebab tu bahaya jahil. Yang Nabi suruh mengaji, tutup guru suruh mengaji,
mak ayah kita semua mengaji pasal sifat ni lah. Bahaya sifat ni. Tak hilang nak bak powernya jahil ni. Sampai tak yakin dengan kuasa Allah. Dalam syurga nak menentang apa semua dah. Wangi. Hak saya cerita ni pun tak tercapai maksud nak syurga betul. Indah, seronok. Belum dicerita bidadari. Yang tu cerita lain lah. Sebab tu tuan-tuan minta ke Allah masuk syurga. Syurga bawah pun kira. Pasal syurga ni mahal. Jenis ada usung sifat-sifat hak 5 tadi ni. Pakai syurga tak mau. Dia tak mau sombong-sombong ni. Dia tak mau hak jenis kedekut, bakhil, syahih. Kita belajar tu ni. Dia tak mau. Pasal syurga ni mahal. Tapi orang lebih suka kepada memilih untuk neraka. Pak Long pasal apa ni nak masuk syurga nak orang ni. Tapi amal apa Pak Long buat? Takatlah tak ada apa lagi lah, baru duk cari-cari. Impian nak masuk syurga tapi hidup seolah-olah tak mau ke syurga. Tanya tak mau masuk neraka tapi hidup seolah nak neraka. Ini kita akhir zaman. Orang yang tidak menuntut ilmu. Jangan anggap menuntut ilmu kuliah macam ni hanya sekadar isi masa lapang. Kena buang mindset jenis lagu tu. Sekali lagi lepas maghrib ada kuliah, kemudian isyak balik. Esok lepas maghrib ada kuliah, isyak. Jangan betul, benar tu betul. Tapi jangan tanam takat tu. Mesti kena serap dalam hati ni. Esok ni, malam ni aku nak boleh bawa balik. Hak lagu tu. Pasal masa ni dia berlalu, dia takkan main dah. Ini apa hari bulan? 19 ni tak main dah. 19 Jun 2022 tak main dah tarikh ni. Dia akan pi tonton keloi lagu ni takkan main dah. Jadi biarlah dia pi tu ada meningkat kesan kepada kita. Tak mau sekadar tinggal kuliah, esok lagu tu lah, lusa lagu tu lah, tulak lagu tu lah, tahun 2023 lagu tu juga. Rugi tak ada apa. Biar ada satu perubahan dalam diri. Masa ni berlalu. Kita susun kuliah lagu ni bukan saja-saja. Tapi tak apa lah tuan-tuan main, nuhat tanah main. Okey, jadi insyaAllah main semua. Duk pi bawa lah, bagi mereka sudahlah orang masjid, sudahlah kita bukan orang masjid. Dia bukan kira orang masjid. Kalau buka beg duit tulis nama Islam, mau kena mari. Wajib ngaji. Tak apa saja iklan. Baik, kita baca sikit tuan-tuan. Saya apa letih. Kemarin convocation. Banyak dia bunyi panjang omong dia. Tuan-tuan yang pergi kemarin, kalau saya tak sempat tegur, minta maaf lah, saya bukan kenal ingat pun. Kemarin convocation petang sampai ke pagi sampai ke petang. Kemudian malam pula saya ada program. Tadi pun ada program di Ipoh 6.30 Hafiah. Balik tadi ni pukul 3, pukul 4 tidur Ustaz. Kena bawa juga anak isteri keluar kan, terperap di rumah. Bawa keluar. Balik tadi ni mandi terus main sini. Nyari-nyari cikgu, nyari-nyari minta batal tak larat, tapi semangat main masjid tuan-tuan ni seronok lah. Bukan semangat sebab rekod ni. Kalau tak ada rekod ni saya rasa lagi meletup. Sebab ada rekod ni kita kena slow kita cover line, cover line. Tak ada rekod ni pecah speaker tuan-tuan ni. Bagilah ustaz tak ada beli lain. Baik, loceng pun dah berbunyi. Kita baca sikit bagi hint, nanti kita sambung. An Abi Bakr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yadkhulul jannah 'asadun ghudhiya biharam. Takat tu ya. Pendek ya. La yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharam. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa ghairuhuma wa huwa hadis hasan. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan nak dengar ke kita sambung nanti? Sambung nanti ya, apa tak kata apa. Tapi kalau hujan lebat saya sambung lah. Kan nak balik tak boleh. Ni hujan berhenti, kita berhentilah tuan-tuan. InsyaAllah pada besok akan datang. Tuan-tuan jangan risaulah. Satu-satunya tempat yang saya main 2 kali sebulan. Bulan depan kita nak dengar sikit
pasal Abu Bakar ni. Walaupun dia dengar dia sahabat nombor satu, tapi apa sumbangan dia? Bagaimana dia dengan Rasulullah? Bagaimana kalau kita faham level dia dengan yang lain? Tuan-tuan, ibadat terang mana pun termasuk fardu ni, tuan-tuan sujud tembus muzad sekalipun takkan sama ukuran dengan iman sahabat yang kita nak bincang pada episod yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita untuk teruskan menuntut ilmu dan juga jemaah di masjid selagi mana nyawa kita di kandung badan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم اللبين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام